Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia, salam perjuangan. Terima kasih Timbalan Pengurusi Tetap Yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajidi, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Berikan tepuan tuan-tuan. Seterusnya yang berbahagia Saudara mantan calon P135 Alor Gajah, Saudara Syaril Hamdan, yang berjaya mengurangkan majoriti 6,000 kepada pihak lawan. Wakil-wakil MKT, Datuk Sabri Cik, Tok Lan, Datuk Seri Jamil Hay, rakan-rakan pimpinan ESCO, ketua-ketua pemuda bahagian, sahabat-sahabat perwakilan sekalian. Alhamdulillah, berdiri sekali lagi saya di sini pada awalnya tahun 2018. Dan pada tahun 2018 itu kita tewas pilihan raya. Dan diberi peluang sekali lagi oleh pimpinan pemuda Malaysia untuk bercakap sekali lagi pada hari ini. Dan untuk makluman Timbalan Pengurusi Tetap, saya juga adalah sesi yang terakhir pada hari ini. Bezanya dahulu 2018 saya berucap kita total pembangkang. Dilantik sebagai Ketua Pemuda Negeri, berkhidmat sebagai penjawat awam pada ketika itu, memanglah menghadapi cabaran yang begitu getir. Tetapi demi perjuangan, saya bersama rakan-rakan pimpinan Pemuda UMNO Melaka terus bergerak dengan semangat bangkit kembali. Alhamdulillah, pada pilihan raya negeri yang lepas, Melaka telah mencatatkan kemenangan yang telah pun menjadi sejarah dengan kemenangan 21 kerusi. Dengan harapan pada PRU 15 yang lepas, kita berjaya menang 4 parlimen. Tetapi tak sangka tuan-tuan, kita tewas 6-0. Bagi pihak Pemuda Melaka, saya ingin rakamkan mohon maaf kepada pimpinan Pemuda Malaysia, Dr. Ashraf, Saudara Syaril dan rakan-rakan sekalian kerana Melaka gagal menyumbang 1 kerusi pun untuk menduduki kerajaan. Dan hari ini, kita duk cakap seperti mana pembahas pertama dan kedua tadi, kenapa kita kalah. Kita nak mencongakkan kenapa kita kalah ini tuan-tuan dan perempuan sekalian, besar faktornya, banyak faktornya. Kerana kita yang tahu di bawah, pimpinan pemuda bangkit kembali yang bekerja daripada tahun 2018 hinggalah PRU 15, kita tahu apa faktor kita kalah. Cuma kadang-kadang kita ni nak cakap terus terang ke? Nak jaga kerusi yang bakal kita dapat ke? Nak jaga kerusi yang bakal kita sambung ke? Ataupun kita betul-betul ikhlas demi perjuangan parti? Rata-rata tuan-tuan dan puan-puan, sahabat perwakilan sekalian, pada PRU 15 yang lepas, kita gagal kerana pihak lawan menggunakan modus operandi yang sama. Apa modus operandinya? Pertama, skandal. Dan yang kedua, membunuh karakter pemimpin kita supaya rakyat menolak kredibiliti pemimpin kita. Di bawah kata undi BN Perdana Menteri Datuk Seri Zahid. Kita dekat bawah dah cakap bahawa Presiden telah endorse poster boy kita, Datuk Seri Ismail Sabri, betul? Kita cakap macam-macam dekat bawah. Tetapi rupanya ada satu platform yang kita tertinggal, yang minggu pertama kita lead, tetapi minggu kedua kita tertinggal jauh. Media sosial yang kita gagal nak counter balik. Sebab apa? Ramai pimpinan-pimpinan kita sibuk bertanding dekat tempat masing-masing, tak ada siapa nak urus ni. Kita pasang gambar Tok Mail sebagai calon. Terima kasihlah kita ambil kesempatan ni, rakamkan terima kasih kepada Perdana Menteri ke-9 kerana zaman pimpinan beliau suatu TPM dan PM ada membantu pemuda-pemuda. Berikan tepukan tuan-tuan. Ini bukan nak bodek.
Bukan nak jangan sok label kata saya ni orang Tok Mai. Saya angkat presiden kata, oh Along orang presiden. Saya angkat Datuk Jo. Datuk Jo ada? Orang Datuk Jo. Datuk Jo terima kasih. Bantu Melaka. Ya? Saya up Tok Mat. Kata orang Tok Mat pula. Cukuplah kawan-kawan. Saya up Dr. Ashraf. Oh ini orang Ashraf. Saya up Pet. Oh ini orang Pet. Saya up Rais. Memang saya orang Rais. Contoh. Ya? Kerana apa tuan-tuan? Kerana apa sahabat-sahabat? Dari dulu, memang dari dulu UMNO ni bercakaran, bergaduh, tetapi, ulang apa? Tetapi pada saat ini, pemikiran pengundi dah berubah. Pola pengundian pun berubah. Sehingga kita masuk kempen kapal orang asli pun, orang si tanya, YB Along siapa? PM kita. Kita cakap, tapi ini bilang lain katanya. Dia cakap Indonesia pula. Dia kata ini cakap lain. Kita terang. Kenapa? Mana BNCOM? Mana jentera penerangan kita sewaktu kita perangan kita bertanding? Suatu pengurusi BNCOM kita bertanding. Mana dia orang ni? Adakah semuanya pergi membantu bos masing-masing? Saya sedih tuan-tuan. Kita terkapai-kapai kat bawah. Dahlah kita punya panglima-panglima semua pergi bertanding pun tewas. Sebab apa? Masing-masing dengan isu masing-masing. Perpecahan dalaman ini harus kita hentikan. Banyak kali cakap dah. Setiap kali Pau cakap, hentikan perpecahan dalaman. Ini tak cerita cah keting lagi. Nasib baik dasar presiden berkenaan calon ni ambil daripada nama bahagian. Kalau tidak, kalau presiden yang menentukan calon, ranap juga presiden pasal calon. Ini pasal pemilihan ni. Entah siapalah yang keluarkan, presiden dan timbalan presiden tak bertanding. Presiden juga yang cakap. Yang keluar ayat kluster mahkamah ni, kluster PWTC ni, siapa yang cakap? Orang kita ke cakap? Kita ni terikut-ikut. Presiden, anak Melaka nak cakap. Bukalah gelanggang. Saya yakin jiwa besar presiden bukan bacol. Kita tahu siapa yang menjaga parti kita waktu ditekan. Pemuda tahu siapa yang banyak berkorban untuk parti. Pemuda tahu siapa yang mengkhianati parti. Jangan gusar dan ragu. Buka gelanggang. Pemuda akan buat pilihan yang tepat. Sahabat perwakilan sekalian. Tentang kerajaan perpaduan ini, kita pun dah jadi sebahagian berkerajaan. Ingat Datuk Jo dapat jadi menteri tu. Kalau Datuk Jo dapat jadi menteri, bolehlah kita mengadu nasib. Sebab apa? Saya selaku wakil rakyat, di Melaka ada 4 wakil rakyat, YB Duyung, YB Melima, YB Payung Rumput, saya, YB Asahan. Memang kita kat Melaka ni perlukan bantuan daripada federal. Kalau federal tak bantu, guyup kita. Susah kita nak kerja. Dr. Ashraf, pemuda Melaka nak pesan. Kali ini kalau di offer apa-apa, tolong terima. Bekerja untuk rakyat. Supaya inilah hasil perikilan pemuda yang betul-betul efisien untuk sampaikan suara rakyat kepada peringkat atas. Jangan tolak-tolak lagi bos. Bos dah banyak berkorban. Sekretariat tu tak datang mana pun. Dapatlah jawatan betul-betul boleh membantu. Betul Azrek? Tentang kerajaan perpaduan ini, saya setuju dengan ucapan dasar Ketua Pemuda. Pemuda tidak harus berdiam diri berkeadaan selesa. Dah dapat jadi kerajaan, duduk ontok-ontok. Semua best. Bersih, stabil konon. Kita tetap menjadi pendesak untuk rakyat. Kita tetap membawa agenda rakyat. Jangan kita takut kerana kita yakin.
perjuangan pemuda ini ikhlas semata-mata untuk rakyat. Tidak takkanlah Ketua Pemuda Negeri, Ketua Pemuda Malaysia, Ketua-Ketua Pemuda Bahagian, naib-naib Ketua Pemuda Bahagian berkorban jiwa dan raga semata-mata nakkan kuasa. Betul? Tok Jo, ramai yang berhabis duit sendiri Tok Jo. Tapi kalah pula bertanding. Datuk Muni. Pagi, petang, siang, malam, subuh, senja kerja bantu rakyat. Tok Muni tak apalah. Dia bertanding kat kampung dia sendiri. Datuk Jo steady. The heart of KL. Heart of Malaysia. Menang. Syaril Hamdan bertanding dekat Alor Gajah. Lagi 2-3 hari nak bertanding baru tahu jadi calon kat Alor Gajah. Bagilah tahu setahun awal. Dr. Ashraf pun sama tiba-tiba bertanding kat Gerik. Kalau UMNO ni ubah, bagi tahu you akan bertanding di kerusi ini. Konon-kononnya kita ni nak buat macam pihak lawan. Lompat sana bertanding, boleh menang. Kita lain. Masalahnya pula kalau kita umum calon awal, orang kita juga buat hal. Cah keting. Saya betul-betul rasa terkilan, sahabat-sahabat kita yang pemuda bertanding ni tewas. Bukan orang sembarang. Tewas sebab apa? Kerana pengurusan persepsi kita gagal, tuan-tuan. Lepas ni kalau boleh, pimpinan pusat nak tentukan calon awal. Jangan takut ketua bahagian hantar nama ke tak hantar nama. Kalau kata dah ada risikan tu, risikan ni, kan pakat dialog kat bahagian ke, hantar nama awal. Kau buat kerja don ni. Kau buat kerja kat parlimen ni. Lepas ni kau jadi calon. Tapi tuan punya badan pula jangan cakap aku calon. Lepas ni aku calon. Bergeraklah supaya dapat menyantuni rakyat. Kerana apa? Sentimen orang UMNO masih ada lagi untuk menolak calon luar. Ini bukan saya cakap situasi di Alor Gajah. Alor Gajah tak ada masalah untuk menerima Syaril Hamdan. Kita cakap secara menyeluruh. Kalau calon diumum lebih awal, boleh buat kerja awal, boleh menggerakkan hubungan lebih awal, insya-Allah kita boleh menang kerusi itu. Banyak kerusi yang kita tewas dengan majoriti yang tipis. Tentang strategi politik baru, penggunaan media sosial dan sebagainya, kita kena kupas balik kursi tetap tentang peruntukan disalurkan mengikut portfolio. Portfolio ini lebih bajetnya. Portfolio ini lebih bajetnya. Dan tak ada bajet langsung untuk media sosial. Nak bergerak tentang media sosial ni, kalau calon tu banyak duit, dia bolehlah keluarkan modal dia sendiri. Kalau calon yang marhain, mana nak gaba modal nak ni? Untuk membelanjakan peruntukan mereka kepada media sosial. Kalau yang dah ada tim sendiri tu senanglah. Dah ada videographer dia, dah ada buat infografik dia, dah ada cameraman dia, dah ada jaga page dia dan sebagainya. Tetapi bila pilihan raya, kawan-kawan calon kita ni yang tak ada tim ni, terpinga-pinga. Seminggu selepas itu. Sebab saya cakap atas pengalaman saya sendiri. Waktu pilihan raya negeri. 3 hari, saya tengok, apa dah jadi ni? Dan terpaksa minta bantuan kawan-kawan lain supaya move untuk media sosial. Lepas tu baru boleh pergi. Kalau kita gagal, tuan-tuan, pada PRU 16 akan datang untuk, seperti mana kata Negeri Sembilan tadi, untuk memperkasakan media sosial ini, saya rasa kita susah. Kita susah nak kembali lagi. Ya. Seterusnya, berkenaan dengan setia dan ikhlas. Setia itu memang mahal, tuan-tuan. Memang mahal. Tetapi dalam setia kita berkawan, keikhlasan juga amat mahal dalam kesetiaan. Kerana apa saya katakan begitu? Kalau kita setia dalam kumpulan, tetapi kita tidak ikhlas dalam kumpulan, kita akan jadi perpecahan dalaman yang tak nampak, retak nanti belah saja. Dan kalau kita ikhlas dalam perjuangan, kita setia pada parti, betul. Kita sayang parti.
Tapi ikhlaskah kita kepada perjuangan kita untuk menjaga agama, bangsa, negara dan rakyat kita? Kalau kita betul-betul ikhlas, tuan-tuan, gerakkan langkah, padukan semangat. Cuma kali ini saya tengok momentum derita kekalahan tu kurang sikit. Berbeza dengan PRU 14. PRU 14 ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak keluar rumah. Sebab setianya pada perjuangan. Tetapi pada PRU 15 ni, selepas kita tewas dengan lebih teruk, walaupun dapat 30 kerusi, kekecewaan itu kurang sikit. Sebab apa? Calon of course lah, kecewa habis. Tapi yang lain-lain ni kurang. Sebab apa? Sebab dah nampak antara blok 73 dan blok 84 ni, kita dah tahu mana satu kita nak pilih. Even kita pun, memang betul, rakyat dekat bawah ni suka nak menerima DAP, Pakatan Harapan, dengan perbuatan mereka 22 bulan. Tapi, ini saya ingat pesan Tok Lan. Tok Lan, saya ingat pesan dekat Fekra. Apapun parti, kita nak fikir nak jadi kerajaan, walaupun kita dah bersedia nak jadi pembangkang pada ketika itu. Tok Mat dah keluar statement kat Facebook, kita ready. Tetapi apabila kita nak berkerajaan, dengan siapa kita nak pilih? Semua dah tahu. Dan dalam Dewan ni pun saya yakin akan memilih blok 73 berbanding dengan 84. Kenapa? Lebih baik kita duduk bersama musuh daripada duduk bersama pengkhianat. Saya mohon YB Along untuk menggulung. Sebab itu saya katakan ikhlas itu penting. Kalau hari ini kerajaan Pepaduk betul-betul ikhlas dengan kita, insya-Allah kerajaan ini akan terus sampai 5 tahun mungkin insya-Allah. Tetapi sekiranya mereka tidak ikhlas seperti mana kita diperlakukan sebelum ini, Ketua Pemuda Malaysia pun telah ungkapkan tadi bahawa janganlah kita berolok-olok, kerana kalau berolok-olok dan tidak ikhlas, kerajaan ini tidak akan kekal lama. UMNO akan terus berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Teruslah berkhidmat kepada menteri-menteri telah dilantik, dan jangan lupa, ini juga ujian. Miskin juga ujian, kalah juga ujian, kaya juga ujian, menang juga ujian, kerana itu semuanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Melaka mohon menyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.